Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita boleh berjumpa kembali pada sesi belajar bahasa Arab Al-Quran pada pagi hari ini. Dan salawat dan salam kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita pada pagi hari ini, muka surat 94. Muka surat 94. Jadi hari Jumaat minggu lepas kita dah habiskan latihan muka surat 93. Insya-Allah kita akan teruskan sekarang ni muka surat 94. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di muka surat 94 ni kita juga kena mencari yang mana sahaja ismul fa'il. Ismul fa'il iaitunya kata yang menunjukkan makna pelaku. Okey tuan-tuan dan puan-puan, ini ayat dia, iaitunya ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 236. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Ya. Jadi ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Tuan-tuan dan puan-puan, sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi ini ayat 236. Yang pertama, la junaha 'alaikum. La junaha 'alaikum. La junaha 'alaikum. La, tidaklah, tiadalah. Ini menafikan isim la an-nafiyah. Junaha 'alaikum, tidak ada dosa, tidak dosa, alaikum, ke atas kalian, tidaklah berdosa ke atas kalian. In talaqtumun nisa, jika kalian, talaqa yutalliqu, makna dia mentalak, menceraikan. Isteri an-nisa, wanita atau isteri-isteri kalian, tidak dosa bagi kamu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu, malam tamassuhunna, yang mana isteri-isteri itu belum kamu sentuh. Isteri kamu yang belum kamu sentuh, atau kamu masuk sini ni kamu gauli. Okey. Au tafridu lahunna faridah, ataupun kamu belum tentukan mahar dia. Faridah ni mahar dia. Kamu belum tentukan au tafridu lahunna faridah, ataupun kamu belum menentukan mahar untuk dia. Faridah ni ketentuan berupa mahar atau mas kahwin. Kamu belum tentukan mahar untuk dia ni. Wa matti'uhunna, maka kamu hendaklah memberikan kepada mereka ni mut'ah. Mut'ah tu maksud dia apa? Mut'ah itu ialah semacam hadiah
penghibur untuk perempuan tersebut, isteri yang diceraikan tadi tu. Alal musi'i qadaruhu. Alal musi'i qadaruhu. Ini yang nak kita bincang. Al-musi'i. Alal musi'i qadaruhu. Qadar tu maksudnya kemampuannya. Ke atas al-musi'. Al-musi'. Okey. Al-musi'. Ini apa wazan dia? Wazan dia kita tentukan dulu. Wazan dia adalah al-muf'il. Al-musi'u atau musi'i sama saja. Dalam Al-Quran dia al-musi'i sebabkan sebelum dia ada huruf jar, iaitu ala. Alal musi'i. Al-musi'u atau al-muf'ilu. Ini sama dengan muf'ilun. Kita dah belajar bahwasanya di antara wazan ismul fa'il iaitu fa'ilun ataupun muf'ilun. Ini juga termasuk, maknanya yang ini betul lah dia sebagai ismul fa'il. Okay, tuan-tuan dan perempuan dah. Jadi ini betul sebagai ismul fa'il. Jadi al-musi'i ismul fa'il. Makna al-musi'i itu apa? Kita cari dulu kata dasar dia. Apa kata dasar dia? Sejajar dengan fa, waw. Sejajar dengan ain, sin. Sejajar dengan lam, ain, ya. Jadi kata dasar dia waw, sin, ain. Okay, kita cuba cari, ya. Cuba cari. Ni. Ausa'a maknanya apa? Jadi kaya. Menjadi kaya. Atau kaya. Lepas tu kalau musi' maknanya apa? Orang yang kaya. Orang yang kaya di sini ni maksud dia apa? Yang berkemampuan. Sini boleh tuan-tuan dan puan-puan buka muka surat 201. 201 ada terjumpa sana tu ausa'a. Kalau musi' orang yang berkemampuan. Kalau ausa'a kata kerja dia menjadi mampu atau menjadi kaya. Kalau musi' orang yang kaya atau berkemampuan, ya. Jadi alal musi' qadaruhu. Bagi orang yang mampu ataupun orang yang kaya, qadaruhu, sesuai dengan kemampuan dia. Kan tadi kan sehendaknya dia memberikan mutu'ah. Mutu'ah tu hadiah untuk isteri yang telah diceraikan. Jadi alal musi' bagi orang yang mampu atau orang yang kaya, hendaklah dia memberikan sesuai kemampuan dia. Qadaruhu. Wa alal muqtiri qadaruhu. Al-muqtiri. Jadi sekarang ni, dan bagi orang al-muqtir. Al-muqtiri. Ini pun, adakah ini adalah ismul fa'il? Kita tengok, ya. Wazan dia al-muf'il. Sama juga dia. Maknanya dia juga termasuk kepada ismul fa'il. Kalau kita tengok daripada segi wazan. Jadi al-muqtir juga ismul fa'il daripada segi wazan. Kalau kata dasar dia, kita pun boleh sejajarkan saja yang fa, ain dan lam. Apa dia? Qaf, ta dan ra. Tinggal kita cari maknanya dalam Al-Quran, dalam kamus kata dasar Al-Quran. Kita cari saja makna di sini. Qaf, ta dan ra. Okey. Boleh tuan-tuan dan perempuan buka tu muka surat 166. Muka surat dalam kamus kata dasar, ya. Di sana ada muqtirun, yang terlalu miskin. Kalau yang tadi alal musi', orang yang al-musi', orang yang berkemampuan atau orang yang kaya. Kalau al-muqtir, orang yang miskin. Orang miskin atau yang tidak mampu. Jadi wa alal musi' wa alal muqtiri qadruhu ataupun
qadaruhu. Wa 'alal muqtir ini tersilap mungkin ya. Bukan qadruhu, qadaruhu ya. Jadi bagi orang yang berkemampuan, 'alal musi'i qadaruhu, bagi orang yang kemampuan sesuaikan dengan kemampuan dia untuk memberikan mut'ah tadi. Wa 'alal muqtiri, dan bagi orang yang miskin yang tidak mampu, qadaruhu, sesuai juga dengan kemampuan dia. Sana tu tersilap tulisan dia. Tulisan dia bukan qadaruhu tapi qadaruhu ya. Boleh tuan-tuan dan puan-puan betulkan ya. Mata'am bil ma'ruf, sebagai pemberian atau hadiah, pemberian dengan cara yang patut, bil ma'ruf. Bil ma'ruf ni dengan cara yang patut. Haqqan 'alal muhsinin, dan itulah hak bagi atau kewajiban bagi orang-orang yang al-muhsinin. Al-muhsinin, kita cuba di sinilah ya. Al-muhsinin. Yang ya dengan nun ni penanda dia ramai saja. Jadi kata kerja dia apa? Jadi kata dia apa? Al-muhsin. Sama tak dengan ini? Sama. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok patterns dia, pola dia sama saja. Al-muf'il. Sama saja. Sama saja. Maknanya al-muhsin ataupun al-muf'il dia sama. Dan dari segi wazan kita tahu bahawasanya dia ismul fa'il. Dari segi makna apa? Al-muhsin maknanya orang yang berbuat baik. Jadi haqqan 'alal muhsinin. Jadi itu pemberian tadi, memberi tadi itu adalah hak atau kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kita yang jumpa di sini ni al-musi' itu pun juga ismul fa'il. Al-muqtir ismul fa'il. Al-muhsin ismul fa'il. Jadi ada 3 ismul fa'il dengan pola yang sama. Pola dia sama saja, muf'ilun semua. Kita tuan-tuan dan puan-puan ya. Cuma mungkin tersilap di sini penulisan qadaruhu, sini tulisan dia kan sebenarnya qadaruhu sebenarnya. Pakai dal itu pakai baris atas ya. Okey. Itu yang ayat yang pertama. Ada soalan ke? Okey. Kemudian kalau dalam sini ni ada haqqan dengan mataan. Haqqan, lepas tu mataan ataupun faridatan ni nombor 4 tu. Faridatan itu bukan ismul fa'il. Faridatan tu adalah ismul masdar. Jadi itu masdar ya tuan-tuan apa? Faridah. Wazan dia apa? Fa'ilah. Fa'ilah itu ismul masdar. Lepas tu mataan. Mataan juga bukan. Faridah tadi tu maknanya dia kewajiban ya. Atau bukan kewajiban, maknanya mas kawin ataupun mahar. Lepas tu mataan. Mataan juga bukan sebagai ismul fa'il, dia adalah masdar juga. Kata nama terbitan. Haqqan, kalau mataan tadi tu maknanya pemberian. Itu kan masdar tu, kata nama terbitan, pemberian. Kalau haqqan juga masdar. Jadi haqqan bukanlah sebagai ismul fa'il, itu masdar. Okey, jadi faridatan, mata'an, haqqan itu ismul masdar semua sekali ya. An-nisa ni bukan, an-nisa ni jamak daripada mar'ah. Dia bukan ismul fa'il. Okey tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan ismul fa'il. Itu perempuan makna dia. Yang kita jumpa sebagai ismul fa'il untuk setakat ayat yang pertama tadi, ayat 236, apa dia? Al-musi', al-muqtir dan al-muhsin. Okey. Apa yang dapat kita pelajari, kita ambil ibrah di sini, iaitunya bagi seorang lelaki, dia yang ingin menceraikan isteri yang belum disentuh, yang belum digaulinya, ataupun belum dia bagi tahu mas kahwin atau mahar dia, maka hendaklah ia memberikan mut'ah atau pemberian kepada isteri tersebut sesuai dengan kemampuan dia lah. Dan itu tu wajib bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi
wajib untuk diberikan ya. Okey. Itu yang ayat yang 236. Sekarang masuk yang ayat 241. Okey. Saya bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Okey. Saya padam dulu ya. Okay. Yang pertama walil mutallaqat dan walil mutallaqat. Walil mutallaqat dan bagi mutallaqat. Li itu maknanya bagi untuk. Al mutallaqat al-mutallaqat. Yang alif ta ni dia penanda dia ramai saja. Kita fokus kepada yang al-mutallaq. Yang ni ya. Sebelum kita tentukan dia fa'il ke tak, kita kena tahu wazan dia. Wazan dia apa sini tuan-tuan dan puan-puan? Al-mufa'al. Al-mufa'al kan? Ini wazan dia kan? Al-mufa'al. Mufa'al atau mufa'alun itu bukan wazan untuk ismul fa'il. Jadi dia bukan wazan ismul fa'il. Wazan dia bukan ismul fa'il dari segi wazan ya. Sebab kan kalau dia ismul fa'il mesti wazan dia apa? Mufa'ilun. Kalau ismul fa'il mesti wazan dia mufa'ilun. Jadi yang sini ni, ini dari segi wazan kita dah tahu dia bukan ismul fa'il. Okey. Lepas tu dari segi makna. Makna dia apa? Maknanya kalau tuan-tuan dan perempuan cari, makna dia apa? Yang diceraikan. Perempuan-perempuan yang diceraikan, ditalak. Kalau diceraikan, maknanya dia ismul maf'ul. Kalau yang menceraikan baru ismul fa'il. Kalau diceraikan ismul maf'ul. Jadi ini ismul maf'ul ni. Okey? Ismul maf'ul. Ismul maf'ul ya. Wal mutallaqatu mata'un bil ma'ruf. Dan bagi wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang diceraikan, mata'un bil ma'ruf, dan bagi mereka tu mut'ah, yang hadiah tadi itu ya. Hadiah. Jadi ini ismul maf'ul ya. Okey. Haqqan 'alal muttaqin. Dan itu pemberian kepada perempuan diceraikan tadi itu kewajiban bagi orang-orang yang al-muttaqin. Al-muttaqin. Okey, yang ya dengan nun ni penanda dia ramai saja. Jadi asal dia al-muttaqi. Sebenarnya sini tuan-tuan dan puan-puan ada ya ya. Macam ni al-muttaqi, macam yang kita bincang-bincang sebelum ni, al-muttaqi. Jadi asal dia ittaqa. Ittaqa tu pun asal dia iutaqa. Kita tuan-tuan dan puan-puan dia asal dia iutaqa. Sebenarnya sini ni mutaqi asal dia, tapi yang waw tu diubah jadi ta, jadi dia macam mana? Muttaqi. Lepas tu jadikan jamak, jadi dia muttaqin. Yang ya ni dibuang ya. Al-muttaqin. Okey tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi al-muttaqi wazan dia apa? Wazan dia ini kan asal dia asalnya macam ni. Jadi wazan dia apa? Wazan dia al-mufta'il. Al-mufta'il. Asal dia jadi macam ni ya. Yang waw tu tukar menjadi ta. Jadi perubahan waw diubah menjadi ta. Sebab tu sini ada dua ta. Sebab tu syabdu sini ya. Okay, tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi al-muttaqi
adalah orang-orang yang bertakwa. Al-mufta'ilun ni wazan untuk ismul fa'il. Sama macam mufa'ilun, mufa'ilun, fa'ilun, itu semua wazan ismul fa'il. Al-mufta'ilu juga. Jadi al-muttaqi ni tuan-tuan dan puan-puan kena keluarkan huruf illah dia, jangan sampai kita tertipu. Sebabkan di ujungnya ada huruf illah sebenarnya, dan juga sebenarnya selepas mim ni ada huruf illah. Jadi ta sini sebenarnya ada satu ta tu yang itu sebenarnya huruf illah, macam yang kita bincang-bincangkan sebelum ni. Jadi al-muttaqi orang-orang yang bertakwa, dan dia juga termasuk pada ismul fa'il. Jadi al-mutallaqatu mata'un bil ma'ruf walil mutallaqat mata'un bil ma'ruf, dan bagi orang isteri-isteri yang ceraikan dia mempunyai hak, itunya pemberian dengan yang sepatutnya, dan itu semua adalah hak bagi orang-orang atau kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu sajalah tuan-tuan dan puan-puan perbincangan kita pada hari ini. Ada berapa ismul fa'il? Ada nombor 2, nombor 7, nombor 2, nombor 7, nombor 8 dan nombor 9. Ada 4 ismul fa'il yang kita jumpai hari ini. Jadi semoga saja tuan-tuan dan puan-puan boleh memahami dan boleh memahami apa-apa yang kita kongsikan pada pagi hari ini. InsyaAllah esok kita akan sambungkan muka surat, kita teruskan pada muka surat 95. Jadi itu saja terlebih dahulu perbincangan kita pada hari ini. InsyaAllah sekejap lagi Ustaz Farid akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Akhirul kalam, wallahu a'lam. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus pada muka surat dalam sesi Qamus Al-Quran pada muka surat 184. Dalam membincangkan huruf mim ra ra. Okey, mim ra ra. Marra yamurru miraran. Marra yamurru. Okey, mururan. Okey. Marra yamurru miraran. Marra makna melintasi. Marrun makna lintasan. Lintasan. Marrun, marra yamurru marran. Marratun satu kali. Aghlaqil bab awalan. Ya, Hafiz. Hafiz. Aghlaqil bab. Okey. Marratun adalah satu kali, marratun adalah beberapa kali. Mirratun elok rupanya. Istamarra makna berterusan. Marrun makna lintasan. Kalau murrun tak ada dalam Quran. Murrun tu maknanya adalah pahit. Qulil haqqu walau kana murran. Berkatalah benar walau kana murran, walaupun perkataan benar itu pahit. Okey. Kita lihat murur
Murur tu makna lintasan, al-mudhi wal ijtiyazu bisyai'i, iaitu melintasi, melintasi sesuatu ataupun melepasi sesuatu. Dalam Quran ada, dalam suratul Furqan, page yang terakhir sebelum masuk suratul Syu'ara. Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dalam suratul Mutaffifin ada, akhir surah Al-Furqan. Tuan-tuan buka di suratul Mutaffifin dulu, tengok juzuk yang ke-30 pada muka surat berapa? 588 pada ayat yang ke-30. Wa idza marru bihim yataghamazun, apabila mereka melalui mereka, yataghamazun, mereka saling memperolok-olokkan. Maksudnya mereka melalui mereka orang-orang yang berdosa. Bila melalui depan orang-orang beriman, maka mereka memperolokkan, yataghamazun. Okey. Selalunya marra yamurru lepas dari ba, mutaaddi dengan huruf ba, tapi jangan terjemah dengan apabila mereka melalui dengan mereka. Tak perlu dengan bahasa Melayu melalui di hadapan mereka. Okey. Wa idza marru bihim. Begitu juga tuan-tuan lihat dalam suratul Furqan, akhir page yang terakhir suratul Furqan juzuk ke-19, tuan-tuan buka pada muka surat. Muka surat berapa tu ya? Pada muka surat 366. 366 ayat yang ke 72. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Nampak? وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Marru apabila. Tuan-tuan lihat daripada ayat awal 72, orang-orang yang tidak memberi kesaksian, tidak memberi persaksian palsu, dan apabila mereka melalui bertemu melalui perkataan yang lara, yang dusta, yang buruk, marru kirama, mereka berlalu kerana untuk menjaga kehormatan diri mereka. Ini antara sifat-sifat yang ada berapa belas, tuan-tuan lihatlah dalam terjemahan Quran, dalam tafsir, bermula pada ayat yang ke-63 disebutkan satu persatu sifat-sifat ibadur rahman. Bermula ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bermula pada ayat 63, 64 dan seterusnya, itulah sifat ibadur rahman. Okey? Begitu juga wa idza marru bil lagwi, mereka lalu tempat orang cakap yang lara, sia-sia, cakap dusta, mereka berlalu tanpa menyinggah di tempat tersebut. Sebab apa? Untuk menjaga kehormatan diri mereka. Marru lepas ada ba. Tambihan annahum idza dufi'u ila tafawwuh, kerana nak memperingatkan bahawasanya mereka apabila dufi'u ila tafawwuhi bil lagwi kannau anhu wa idza sami'uhu tasammamu anhu wa idza syahaduhu a'radu anhu. Bila mereka mendengar perkara tersebut, mereka buat-buat pekak. Apabila mereka menyaksikan, mereka berpaling. Jadi makna mereka tak nak benda-benda tu, perkataan dusta, mengumpat dan sebagainya. Falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah
kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Juzuk ke-11 Tuan-tuan tengok juzuk 11. Betul ke 11? Betul. Muka surat 209 dalam ayat yang ke-12 surah Yunus, apabila manusia ni ditimpa dengan bahaya kemudaratan, dia pun doalah kepada Allah dalam keadaan berbaring, duduk, berdiri. Falamma kashafna anhu dhurrah, apabila Allah Taala dah hilangkan kemudaratan daripada mereka, marra, mereka kembali, ka'allam yad'una ila dhurrin massah, seolah-olah tidak pernah dia berdoa kepada kita terhadap bahaya yang pernah menimpanya. Jadi makna dia lupa diri, lupa daratan. Falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'allam yad'una ila dhurrin massah. Marra di sini seperti wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Okey, marra di sini sama seperti an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibi. Makna lebih kurang sama. Tuan-tuan buka dalam juzuk yang ke-25, page yang pertama sekali. Okey, tuan-tuan nampak tak? Juzuk 25, surah apa tu 25? Sebelum surah Syura, surah Fussilat. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu asy-syarru fadhu du'ain 'arid. Muka surat 482 ayat yang ke-51. Apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling. Allah Ta'ala berikan nikmat kepada manusia, manusia tu berpaling. Okey? Menjauhkan diri, wa na'a bi janibi, menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi bila ditimpa malapetaka, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Falamma kashafna anhu dhurrah, apabila disingkapkan kemudaratan bahaya daripadanya, marra di sini seperti mana a'rada wa na'a bi janibi, diberikan nikmat berpaling dia, wa na'a bi janibi. Mirrah makna apa? Mirrah. Tuan-tuan, dalam Quran ada mirrah, maksudnya elok rupanya. Dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Dzu mirratin. Okey, nampak lihat dalam surah apa nama tu? Suratul Najm, juzuk 27 Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Okey, mikrofon terjatuh. Tu tak dengar tu. Dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Dzu mirratin fastawa, yang mempunyai keteguhan. Fastawa, maka dia Jibril menampakkan dalam rupa asal. Dzu mirratin, yang mempunyai keteguhan. Tengok nombor 6. Ialah sebab mirrah ni sebenarnya dia adalah ka'annahu muhkamul fatal. Dia adalah satu, kita panggil ikatan, tenunan yang begitu kuat, kukuh. Itu makna mirrah. Boleh
Di sini maknanya elok rupa dia. Boleh Jelas cakap ni? Hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Ni kisah tentang ni akhir suratul A'raf sebelum masuk suratul Anfal, mengenai dengan Hawa alaiha salatu wassalam. Dia mengandung, dia hamil dengan satu kehamilan yang ringan. Famarrat bih, maka dia melaluinya. Dia telah melaluinya. Istamarrat, marra bermaksud istamarrat, mana berterusan. Berterusanlah ia seperti itu keadaan tu. Okey. Boleh? Tuan-tuan lihat dalam akhir surah Al-A'raf, juzuk yang ke-9 9. Tuan-tuan dah jumpa dah? Muka surat yang ke-175, ayat 189. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Apabila Nabi Adam alaihi salatu wassalam telah menggauli Hawa alaihi salatu wassalam, hamalat hamlan khafifan, Hawa telah mengandung dengan kandungan yang ringan, famarrat bih, maka dia menjalani perkara tersebut. Maknanya dia berterusanlah dengan perkara tersebut. Boleh marrat bih, melaluinya. Bukan melalui dengannya, melaluinya. Okey. Seterusnya kita tengok perkataan mim ra dad, marid. Marida yamradu, sakit. Maradun, penyakit. Maridun, orang yang sakit. Sifat musyabbahah, orang yang sakit. Ataupun patient, pesakit. Jamak dia marudha. Jelas marudha. Tuan-tuan buka tengok dalam Quranul Karim. Apa maksud marad? Penyakit ni al-khuruj anil i'tidal al-khas bil insan. Sakit ni maknanya terkeluar daripada situasi biasa. Biasa manusia dia okey, tapi bila mana jalan tak betul, maknanya dia sakit kepala tu. Bila mana jalan sengit, bila mana apa lagi, sekejap-sekejap pergi toilet, tandas, mana dia tak apa nak, biasa, tidak normal. Terkeluar daripada i'tidalil khas, iaitu terkeluar daripada situasi yang normal. Itu ada dua jenis tu. Yang pertama dipanggil maradun jismiyun, iaitu sakit jasmani, jisim, jasad. Wala 'alal maridi haraj, tidaklah berdosa kepada orang yang sakit. Wala 'alal maridi haraj. Okey, ada dua jenis tu. Satu jenis sakit jasmani, tidaklah berdosa kepada orang yang sakit. Wala 'alal marudha, tidaklah kepada orang yang marudha. Marudha ni jamak plural kepada maridun. Perkara yang kedua bila sebut marad adalah ibarah anir razail, iaitu satu takbir menyatakan tentang ar-razail, kehinaan. Seperti jahil. Orang yang jahil dia hina tau. Sebab dia tak nak belajar, tak nak menuntut ilmu. Al-jubun, orang yang pengecut, dia pun hina, tak berani nak pegang senapang. Al-bukhul, orang yang bakhil. Ini semua sifat-sifat razail, sifat-sifat yang
Sifat-sifat yang kita panggil apa? Boleh menjatuhkan maruah diri lah. Boleh sifat munafiq dan selain daripada itu. Sifat-sifat buruk, akhlak dan sebagainya lah. Dalam Quran ada sebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati-hati mereka ada penyakit, maka Allah Taala tambahkan lagi penyakit kepada mereka. Nampak Allahu Rabbi ya Karim. Ditashbihkan, disamakan an-nifaq, penyakit munafik, dan juga al-kufur, penyakit kufur, kekafiran. Dan juga seumpama keduanya daripada razail bil marad, iaitu perkara-perkara yang menjatuhkan maruah diri dengan sebab sakit. Imma likauniha mani'atan an idrakil fadail, sama ada kerana dia tak dapat kelebihan fadilat-fadilat seperti sakit yang menegah bagi badan untuk buat dengan cara yang terbaik. Wa imma likauniha mani'atan an tahsilil hayatil ukhrawiyah al-madhkurah, ataupun dia tertegah daripada untuk mendapat kehidupan ukhrawi yang disebutkan. Okey. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat adalah benar-benar kehidupan yang sebenar. Law kanu ya'lamun, kalau mereka betul-betul tahu. Wa imma limailin nafsi biha ilal i'tiqad ar-radi'ah mail al-badan al-marid ila al-ashya' al-mudirrah. Okey Ada dalam satu hadis diriwayatkan alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam, ayyuda adwa minal bukhl, mana satukah penyakit yang lebih berpenyakit daripada bakhil? Dikatakan syamsun maridatun, matahari yang sakit. Matahari yang sakit. Idza lam takun mudhi'ah, apabila matahari tidak bersinar, li'aridin, kerana suatu perkara yang mendatang, aradalaha, yang datang kepadanya, Nabi SAW menyatakan ayyu, wa qala alaihi salatu wassalam ayyu da'in adwa minal bukhul, apakah penyakit yang paling teruk daripada kebakhilan? Maka dikatakan kepada Nabi syamsun mudhi'at syamsun maridatun, iaitu matahari yang sakit apabila ia tidak lagi bersinar kerana sesuatu perkara yang datang kepadanya. Matahari tak bersinar, itu susah tu tak boleh Kalau tamrid, marrada yumarridu tamridan. Tamrid itu al-qiyam alal marid, orang yang menguruskan orang sakit dan mentahqiqkannya. Izalatul marad 'anil marid kan taqdiyati fi izatil qadha 'anil 'ain, iaitu dia cuba menguruskan orang yang sakit sampailah dia hilang sakitnya. Boleh Allah, banyak perkataan mim maradat ni, walaupun nampak simple. Seterusnya, perkataan yang terakhir pada sesi Qamus Al-Quran kita pada pagi yang mulia ini, apa dia? Iaitu mim roya. Mim roya, maknanya berdebat. Mim roya, berdebat ataupun berhujjah. Jelas berdebat ataupun berhujjah. Mara, nampak mara, berdebat ataupun berhujjah. Imtara, rasa ragu-ragu. Tamara, saling berdebat. Miryatun, ragu-ragu. Nampak? Miryah, at-taraddud fil amr.
Dia lebih khusus daripada syak. Syakun adalah ragu-ragu, was-was. Tapi bila miryah lebih khusus lagi keraguan tersebut. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum 'adzabu yaumin 'aqim. Okey. Kalau imtara yamtari imtiraan sama dengan makna mumarat. Mara yumari, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, mara yumari mumaratan. Makna berdebat. Okey. Imtira dan juga al-mumarat adalah al-muhajjah fima fihi miryah, iaitu berdebat, berhujjah, okey, mengenai suatu perkara yang padanya ada keraguan. Itu imtira, imtira dan juga mumarat. Berdebat mengenai suatu perkara yang ada keraguan padanya. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Okey. Afatumarunahu ala ma yara. Jelas Tuan-tuan lihat, tengok dalam Quran, dalam surah apa tu? Suratul Najm, juz 87. Dekat mana tu? Tumarunahu ala ma yara, juz 87 Muka surat 526. Ayat ke-12. Maka apakah kamu akan membantahnya? Kamu akan berhujah dengannya, membantah terhadap apa yang dia lihat, apa yang Nabi lihat. Orang musyrikin Mekah ada kena bantah terhadap tentang apa yang dilihat, yang Nabi lihatnya itu. Ma yara. Mara yumari. Berdebat. Lagi di mana lagi mumarat? Fala tumari fi suratul kahfi juzuk 16 juzuk 15 pada muka surat 296 ayat ke-22. Fala tumari fihim, maka janganlah engkau berdebat fihim mengenai ashabul kahfi illa mira'an zahira, melainkan perdebatan mira', perdebatan zahira, yang jelas, yang zahir. Okey. Cukup sekadar itu loh. Untuk pengajian kita dalam sesi apa ni? Qamus Al-Quran. Insya-Allah kita akan masuk mengenai dengan sesi tadabbur Al-Quranul Karim. Kita tak panjang kita masuk. Kita baca yang ringkas, yang mudah insya-Allah taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana tuan-tuan sedia maklum. Kita dalam bab apa ya sekarang ni? Kita dalam bab al-zikru wal hazfu. Sebut dan hazaf. Sebut dan apa yang disebut, apa yang dibuang. Boleh
Ada ayat yang disebut, ada ayat yang dibuang, tak disebut. Ini dalam perbincangan kita insya-Allah taala. Okey, sekarang kita lihat. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam Quranul Karim. Allah Taala sebut dalam suratul Maidah ayat ke-92. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wahdharu. Taala kepada Allah dan juga Rasul. Berhati-hatilah oleh kamu. Fa in tawallaitum, sekiranya kamu berpaling, fa'lamu annama ala rasulinal balaghul mubin. Sekiranya kamu paling, ketahuilah hanya saja ke atas Rasul kami hanya menyampaikan saja. Surah At-Taghabun ayat ke-12. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Kamu bertaatlah kepada Allah dan juga Rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Tuan-tuan, dalam ayatnya surah Al-Maidah juzuk yang ke-7 satu lai. Aghliqil bab awalan. Aghliqil bab. Okey Tuan-tuan nampak tak jelas tak? Tuan-tuan nampak dengan jelas Ada penambahan wahzaru. Wahzaru. Pada suratul Maidah juzuk ke-7 satu lai, tapi tidak ada penambahan dalam surah At-Taghabun. Kemudian ada penambahan fa'lamu lagi dalam suratul Maidah. Ada pun dalam suratul Taghabun tak ada. Padahal kandungan dua-dua ayat itu sama. Selain daripada wahzaru dan juga fa'lamu. Sebab apa ya? Sebabnya wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tetapi ayat surah Al-Maidah mendahului ayat tersebut, perintah supaya jauhilah arak. Nampak Jauhilah arak. Kemudian apa yang disebut bersama dengannya daripada perkara-perkara yang diharamkan. Wa ma tajurruhu alaihim, apa yang menariknya ke atas mereka perkara-perkara yang haram ini daripada keburukan-keburukan. Sebab tu kita lihat dalam suratul Maidah satu lai juzuk ke-7 disebutkan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة fahal antum muntahun. Nampak tak? Ayat ni nak suruh kita jauh pada perkara yang haram. Arak, khamar, maisir, al-ansab wal azlam. Semua tu adalah minal muharramat. Okey? Kemudian ayat berikutnya ayat ke-91 menceritakan innama yuridu syaitan. Dan menyebut ta'lil, illah. Sebab apa diharamkan? Sebab illah dia kerana syaitan nak melaga-lagakan permusuhan, kebencian dalam minum arak ni sesama kamu. Jadi nampak jelas sesuailah penyebutan, sesuailah demikian penyebutan penambahan wahzaru juga fa'lamu untuk takkid tahzir, untuk memberi ekstra tambih peringatan. Ada pun ayat Taghabun tak datang pun sebelumnya ma yastad'i hadza ta'kid, iaitu apa yang mendorong seumpama penekanan, penegasan seperti wahzaru dan juga fa'lamu. Tidakkah kamu lihat
yang datang dalam surah At-Taghabun, firman Allah Taala, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tak menimpa satu musibah melainkan dengan izin Allah. Siapa beriman kepada Allah, Allah Taala akan beri hidayah kepada hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap setiap sesuatu. Tidak datang di sini larangan daripada perkara-perkara yang diharamkan, yang ditaukidkan pengharamannya, tak ada. Kerana itu tidak datang di sini penambahan tahzir, tambih, tak ada. Tidak ada ayat untuk ekstra ayat penegasan. Okey. Cukup sekadar itu dulu kita punya ayat dan renungan tadabbur kita pada suratul Maidah, satu lagi juzuk yang ke-7 dan juga suratul Taghabun juzuk ke-28. Berapa lay juzuk ke-28 tu? Lebih kurang 6 lay, 7 lay, 8 lay juzuk 28. Okey. Cukup sekadar itu. Slot tadabbur kamus Al-Quran telah selesai. Tekan butang share, ramai-ramai mendapat, supaya ramai menyeluruh mendapat manfaat perkongsian ilmu kita pada pagi yang mulia ini. Okey. Tanpa melengahkan masa, saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan dalam pertuturan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Boleh layari Facebook kita Pusat Tahfiz At-Taqwa, boleh layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana kita ada playlist, tuan-tuan boleh refer balik. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.